Assalamualaikum. Let's continue our lecture with topic number 5, which is Occupational Safety and Health Management System, or we call as OSHMS. Okay, basically in this topic, what you need to know is you need to define what is a system, and you need to know how to define what is an OSH management system, and you need to know how to describe the purpose of a system, and you need to know how to describe Deming-Weil and PDCA and OSHMS components, and finally you need to be able to distinguish between OHSAS or OSAS 8001 and ILO-OSH 2001. Okay, basically this 5 point will be as your guideline to make sure what item you need to focus and what item you need to know in this topic. Okay, what is the introduction? Okay, the introduction to the concept of system, application of management system to occupational safety and health, review of existing occupational safety and health management system, and typical occupational safety and health management system element. Okay, now we will go through the introduction of OSHMS. Okay, basically kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan OSHMS. So since 90s, safety and health practitioner has initiated to promulgate and implement the OSH management system based on system approach. And the idea of using the system approach in managing OSH was not something new. Sebenarnya dia bukan benda yang baru Sebenarnya dia dah propose by seorang ni. Dia nama dia Heinrich. Dia adalah safety and health expert pada tahun 1930. Sebenarnya benda ni dah wujud since 1930. Menggunakan teori yang developed by this person, Heinrich. Heinrich ni dia develop teori we call as Heinrich theory of loss causation. Explain that the cause of accident was not due only to the immediate causes such as unsafe act and unsafe condition, but also by the underlying causes, often because of loss in the management control. So Heinrich theory of loss causation ni menerangkan sebenarnya kemalangan tu berlaku bukan hanya disebabkan oleh penyebab yang serta-merta seperti perbuatan yang tidak selamat ataupun keadaan yang tidak selamat, tetapi juga kemalangan tu disebabkan oleh kawalan pengurusan yang tidak baiklah, kehilangan kawalan pengurusan ataupun tiada kawalan terhadap sistem keselamatan oleh majikan tu sendirilah. Yang tu salah satu penyebab dia juga. Okay, the development of OSHMS. Okay, ni dia punya development dia. Cara macam mana dia develop? Memula liberalization of trade and economies, increase in occupational accident and disease, traditional command control mechanism inadequate, system approach pioneered by Edward Demings, and develop of standard by ISO. Sebenarnya dia develop daripada satu masa ke satu masa. Ini kamu tengok macam mana dia berkembang. Berkembang, last sekali kita develop ISO yang berkaitan dengan safety tu sendiri. Sebab mula ni berlaku liberalization atau kepesatan dari segi ekonomi,
dan perdagangan waktu tu. Lepas tu bila dah berlaku perkembangan dari segi ekonomi dan perdagangan, so kilang-kilang semua, industri, sektor perkilangan semua dah develop lah kan. So akan ramai orang bekerja di situ. Tapi ketika tu masih lagi tiada safety regulation. Maksudnya safety tu tidak dititik beratkan. So bila safety tidak dititik beratkan, maksudnya banyak sangat berlaku kemalangan ketika mengendalikan mesin, ketika mengendalikan sampel, ketika buat benda-benda yang berkaitan lah waktu manufacturing, waktu trading tu kan. Dan juga penyakit-penyakit pun tersebar. So ketika tu apa yang dia orang buat, so dia akan buat mekanisme secara kawalan, secara teknik tradisional lah. Tapi dia tidak berkesan. So bila tidak berkesan, ada seorang ni, dia nama Edward Demings, dia mempelopori satu sistem yang kita panggilkan Demings Deming system ni. Lepas tu untuk improvise ni by time dia improvise. So sampai sekarang, so kita dah develop satu standard yang dah di approve by ISO. So standard tu ISO ni dia kita berkaitan dengan safety and health management system. Okay, kenapa OSHMS? Kenapa kita nak pakai benda ni? Sebab kita nak manage occupational safety and health activities in the organisation. Kita nak manage secara systematic. Tak naklah manage secara main-main ataupun teknik tradisional ataupun teknik secara manual. So kita nak manage secara systematic. And then occupational safety and health as integral part of the organisation values system. And we want to reduce of hazard and risk, accident dan disease. Sebabnya kita nak menurunkan risiko ataupun bahaya ataupun kemalangan ataupun penyebaran penyakit lah. And last sekali kita nak mengurangkan kadar ketidakhadiran pekerja dan juga meningkatkan produktiviti dan juga kepuasan dalam suatu pekerjaan. Maksudnya bila ada sistem ni, pekerja akan merasa dirinya lebih selamat untuk bekerja di tempat tersebut. Maka bila dia berasa selamat, so dia akan buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Bila dia buat kerja dengan bersungguh-sungguh, produktiviti akan meningkat. Dalam masa yang sama, bila ada sistem yang mengawal dari segi safety ni, so penyebaran penyakit pun berkurang lah kan. So bila penyebaran penyakit berkurang, so pekerja nak MC pun jarang lah. So kadar ketidakhadiran pekerja ke tempat kerja juga berkurang. So ramailah pekerja datang bekerja. Maksudnya dia orang kurang lah ambil medical leave ataupun MC lah kan. And then basically this is the test question that related with this topic. You boleh tengok macam mana trend question dia. Okay, and then we move to Heinrich domino theory. Okay, this is basically the Heinrich domino theory. Tengok ni saya dapat terang dulu . And then Heinrich 5 factors in the accident sequence. Social, environment and ancestry, fault of person, unsafe act, mechanical or physical hazard, accident and injury. And unsafe act and mechanical hazard constitute the central factor in the accident sequence. So the development of OSHMS, yang ni yang saya terang tadi dia punya perkembangan dia 1, 2, 3, 4, 5, perkembangan dia ada 5 step dia ada 5 step. Sekarang sampai step 5 lah. Apa-apa yang kita buat mesti berkaitan dengan ISO. Basically what is a system.
Sistem tu adalah an orderly set of components that work together for a certain purpose. Maksudnya kat sini sistem ni adalah satu part-part, bahagian-bahagian. Contohnya bahagian A, bahagian B, C, D. Dicampur semua akan menghasilkan satu sistem. Macam contohnya dalam komputer lah kan. You ada mouse, you ada keyboard, you ada CPU, you ada monitor. Bila cantum semua ni, you akan dapat desktop ataupun laptop lah kan. Satu-satu sistem. Contohnya macam ni lah. Kita panggil the blood circulatory system. Saya nak bagi analogi kat sini supaya you nampak. Contohnya komponen heart, jantung and blood vessel. Blood vessel ni terdiri daripada artery, vein, salur darah and capillary. Purpose dia untuk transport blood which contain oxygen and nutrients to all part of the body and to carry waste away to be filtered out of the body. Maksudnya kat sini, sistem peredaran darah kita terdiri daripada komponen dia adalah jantung dan salur darah. Salur darah tu pula terdiri pada artery, veins dan capillary. So sistem tu dia ada purpose dia sendiri. Contohlah macam saya terang tadi, sistem katalah komputer tu purpose dia apa dia? Untuk menulis, menaik, melalui internet, berkomunikasi, macam itulah. Okay, why do you need a system? Kenapa kita perlukan sistem? A system is useful when there are many activities have to be managed together and complex information that are changing have to be taken into account at all times. So, sistem ni amat diperlukan sebab kalau kita nak manage terlalu banyak sangat aktiviti, kita kena pakai sistem, kita tak boleh pakai manual. Nanti kalau kita pakai manual, maksudnya kerja kita akan jadi tidak sistematik, dia berterabur. So kita nak manage satu benda yang banyak dalam satu masa, so kita kena pakai sistem. So dalam masa yang sama, kalau kita ada informasi yang kompleks dan perubahan berkenaan dengan informasi tu, kita kena selalu take note. So kita kena pakai sistem lah kan. Maksudnya ada perubahan. Okay, contohnya pada bulan ni you nak buat peraturan macam ni. Okay, peraturan dia you buat SOP lah kan. Katalah SOP, contoh SOP berkaitan dengan COVID lah kan. SOP COVID ketika di college contoh. Okay, bulan ni you nak buat student kena kuarantin. Contoh lah kan. Student kena kuarantin seminggu. Lepas tu bulan depan pula you nak revise balik SOP tu. You nak kata pula student kena balik daripada kampung kena kuarantin 2 minggu pula. Lepas tu next month lagi you nak buat revise lagi kat SOP tu, student kena kuarantin sebulan. So nampak tak dia punya perubahan tu berlaku kerap dan setiap perubahan tu you kena record. So bila kena record tu, you tak boleh record secara manual sebab kalau record secara manual takut ada information yang tertinggal. So bila takut tertinggal, so kita perlukan sistem untuk take note. Okay, and then a system organize and simplifies complexity. So sistem ni dia akan organize, dia akan susun dan dia akan mudahkan satu benda yang kompleks. Contohnya macam saya kata tadilah, you pakai sistem komputer. Sebelum ni orang tak ada komputer, orang pakai typewriter ataupun tulis. So sekarang orang dah pakai komputer, orang boleh type dan print. Ataupun sekarang lagi ni, yang lagi bestnya orang pakai smartphone. Daripada smartphone tu boleh scan terus teks. Daripada teks tu, you boleh ubah pula pada bentuk Word. Tak perlu type dah. Ada dah software tu. Scan daripada teks kepada Word. So nampak tak sistem tu dia mudahkan lagi benda yang susah. And then a system provide order, structure and focuses on the purpose and objective of activity. Dia akan provide
satu kita panggil turutan lah ataupun struktur, dan dia akan fokus supaya dia meet di requirement ataupun tujuan ataupun objektif sesuatu aktiviti. Kalau you tak pakai sistem, you buat manual, memang you punya purpose ataupun objektif akan berterabur. You tak ada fokus. Kejap nak buat A, kejap nak buat B, kejap nak buat C, lalas tak buat apa pun. Macam tu. And then what is an OSH management system? Okay, an OSH management system consists of component. Dia mesti ada sistem ni, dia mesti ada komponen. And then dalam masa yang sama, dia mesti ada purpose. Kalau tak ada purpose, tak boleh lah kan. Sebab kalau nak buat sistem, dia mesti ada tujuan dia. Buat apa you buat sistem tak ada tujuan? You buat sesuka hati. Kalau orang tanya, hari ni saya nak develop sistem apa, contohlah you buat programming satu software lah. Okay, software tu dalam smartphone, contoh lah kan. Scan dekat kepala, tik, keluar suhu. Macam tu contoh. Lepas tu kalau orang tanya, apa purpose dia? Tak tahu. Saya suka-suka nak buat. Tak boleh. So, you kena ada purpose. Contohnya macam ni. Komponen ni terdiri pada arrangement. You kena ada dalam sistem OSH ni, you kena ada plan. You kena ada implementation. And purpose dia kenapa? Kamu nak memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja tu terjaga. And then to comply ataupun mengikut regulation. To comply with regulation. And what is an OSH management system? Okay, yang ni dia punya definisi ya. General definition, and OSH MS ataupun dia ni abbreviation ya, kita panggil Occupational Safety Health Management System, is a plan, documented and verifiable method of managing hazard and associated risk. An OSHMS can be simple or complex. It can be highly documented or sparingly described, and it can be homegrown or based on an available model. Maksudnya OSHMS sistem ni dia mesti terdiri daripada komponen apa? Komponen dia mesti ada plan. Komponen dia mesti ada documented. Komponen dia mesti ada verifiable method. Maksudnya kamu kena ada rancangan, and then bila rancangan tu kamu tak boleh cakap-cakap kosong. Rancangan kamu tu mesti diterjemahkan atas dokumen. Dokumen yang sistematik. Bila dah dipresent dalam bentuk dokumen, black and white, you kena verify pula oleh sesuatu badan tertentu. Maksudnya, apa yang you dah keluarkan SOP ataupun standard tu kena verified by ISO. You tak boleh simply claim short-short sendiri, cakap, okay hari ni saya dah plan SOP ni dan saya dah complete, dan you boleh pakai. Tak boleh. Kamu kena verified by ISO. ISO cakap, okay, dia tengok, dia audit semua, dia dah ni, okay, verified by ISO, and then dia bagi coding berapa. Contohnya ISO untuk control environmental management system, untuk control waste. Kan waste yang dikeluarkan oleh kilang, so kita refer to ISO 14001. So untuk dapatkan ISO 14001 tu, dia kena pergi dulu, dia kena submit ke ISO. Badan ISO ni dia akan audit balik apa yang you buat tu, documented tu, SOP kamu tu. Adakah bersesuaian ataupun tidak, ataupun terlalu rigid ataupun terlalu loose, dia orang akan tengok. Dan method tu mesti sesuai untuk managing hazard ataupun risk. Dia sebenarnya sistem ni dia boleh terdiri pada simple ataupun kompleks. Dan dia mesti documented, dan dia boleh describe as plain. And then what is an ISO? Layman definition. You write whatever you do, and you do whatever you write. Maksudnya kat sini, kamu tulis apa yang kamu buat, dan kamu buat apa yang kamu tulis. Maksudnya kat sini, okay. SOP dia, contoh saya bagi senang sekarang kan COVID kan. Okay, senang SOP COVID. Para pelajar yang baru pulang daripada kampung halaman ke kampus perlu kuarantin
selama 14 hari di kampus kuarantin Kendiri. Di kampus selama 14 hari. Okey, maksudnya SOP tu dah terang-terang tulis dekat kamu. Kamu balik je daripada kampung, masuk ke kampus, kamu kena kuarantin selama 14 hari kuarantin Kendiri di dalam bilik. So, bila dia Kendiri tu maksud dalam bilik lah. So, bila dia kata Kendiri dalam bilik tu, bukan you masih lagi duk mingle around, keluar dalam kampus, pergi ricamu, minum kopi, ataupun tak minum pun beli take away. Tak boleh kalau macam tu, kuarantin tu maksud you kena duduk dalam bilik lah. Maksudnya sebelum you balik tu you kena prepare lah apa selama 2 minggu you beli siap-siap ke. Nak makanan pun you kena order daripada GrabFood ke, order daripada Foodpanda ke. You tak boleh simply keluar macam tu. So, kalau 14 minggu pula. 14 hari silap. Kalau 14 hari lah you karantinkan diri. So, kena ikut apa yang ditulis dan kena buat lah apa yang ditulis tu. Maksudnya yang tulis kita buat. Kita tulis apa yang kita buat. Dan kita buat apa yang kita tulis. Kalau ikut layman definition. Okay, what is an OSH management system? Dari segi definisi secara umum, a coordinated systematic approach to managing safety and health risk. Ini dari segi umum. Dia adalah satu sistem yang berkoordinat, yang ada koordinasi menggunakan pendekatan untuk manage keselamatan ataupun risiko yang berkaitan dengan kesihatan. Health risk requires a comprehensive and systematic process for the ongoing identification and assessment of workplace and risk. What is SHMS? Tadi ada OSHMS kan? Yang ni kita refer to, tak ada O, kita buang O. Kita refer to SHMS. Yang pening banyak kena ingat sebenarnya ni chapter ni. Kejap OSHMS lah, kejap SHMS lah. So sekarang kita tengok kalau kita buang O apa jadi? So yang ni adalah abbreviation for Safety and Health Management System. Yang ni adalah systematic approach to managing safety and health activity by integrating occupational safety and health program, policies and objective into organizational policies and procedures. SHMS is a set of safety and health program components that interact in an organized way. Maksudnya kat sini, kalau kita bercakap berkenaan dengan safety and health management system, okey, dia mesti ada komponen dia. Apa dia? Ingatlah sistem, kalau you nak senang hafal, sistem ni mesti terdiri daripada komponen dan juga purpose. So, you mesti terang dulu komponen dia apa dia. Contohnya kat sini, komponen dia adalah mengandungi health program, policy and objective into organizational policy and procedure. Apa dia punya purpose dia? Untuk managing safety and health activity. Yang ni dia letak yang depan ni adalah dia punya purpose ni. Yang belakang ni, yang depan koma-koma ni, semuanya ni adalah komponen dia. Tu cara you nak fahamkan dan cara you nak hafal lah sistem tu sebenarnya. Okay, why OSHMS? Kenapa kita nak pakai Occupational Safety Health Management System ni? Kenapa tak nak pakai sistem lain? Sebab dia adalah globalization for systematic way to manage occupational safety health activities in an organization. And OSH as integral part of an organization safety culture and value system. The need for organization safety policy and leadership to satisfy customer, to comply with national legal requirement, to meet contract requirement, prepare for competitive edge market driven, reduction of hazard and risk, accidents and disease, and finally, low
absenteeism, high productivity, and job satisfaction. And benefit ataupun kebaikan dia lah, kebaikan sistem ni. Result in fewer injuries and improve morale, provide cost reduction and improve profitability, produce higher performance, improve company reputation, ensure legal requirement, meeting social and moral obligation, and finally, will improve the quality. Yang ni adalah test question berkaitan dengan subtopik ni lah. Okay, tadi saya baru cakap je berkenaan dengan 14,001. Okay, dia ada banyak ISO ni sebenarnya yang berkaitan dengan management system ni. So yang selalu kita jumpa adalah ISO 14,001 1996 Environmental MS. Okay, sistem ni adalah berkaitan dengan overall management system that include yang ni dia punya komponen dia lah. Organizational structure, planning activities, responsibilities, practice, procedures, process and resource for developing, implementing, achieving, reviewing and maintaining the environmental policy. Lepas kataan lepas kataan resource ni, for ni, yang ni semua adalah dia punya purpose. Sebelum for ni, yang ni adalah dia punya komponen. And then for OHSAS 18,001 1999, yang ni kenapa ada tahun ni maksudnya tahun yang mana dia endorse lah kan. Dia start. Itulah. Okay, a part of the overall management system that facilitate the management of the OH has risk associated with the business of the organization. This include yang ni dia terang pula purpose dia ni, that facilitate the management. Yang ni purpose. Lepas tu this include, yang ni semua ni adalah untuk yang ni adalah dia punya komponen dia. Okay, and then ILO OSH 2001 and MS 1722-2003, a set of interrelated or interacting elements to establish OSH policy and objective and to achieve those objectives. Okay, dia ada juga yang ni. Okay, yang ni adalah standard for developed by the OHSAS team and association that include government agencies, certification bodies, national standard, industry association and consultant. OHSAS 18,001 is to assist organization in establishing a management system to manage and control their health and safety risks and improving their OSH performance. And finally, ISO 45,000 2018, yang ni adalah berkaitan dengan OSHMS. Yang ni adalah applicable to any organisation that wishes to establish, implement and maintain an OSH management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OSH risks, including system deficiencies, take advantage of OSH opportunities and address OSH management system non-conformities associated with its activities. Okay, existing. Yang ni adalah OSHMS yang sedia ada. Tadi pun yang sedia ada juga saya terang tadi. They are two occupational safety and health management system. Yang ni ada ISO 45,001. Yang ni dah establish pada tahun 2018. Yang ni dia replace OHSAS 18,001 standard. And the current user of OHSAS 18,001 will need to update the system according to the new international standard. Okay, employer ataupun majikan yang masih lagi memakai OHSAS 18,001 ni, dia perlu menggantikan ataupun update dia punya sistem dengan ISO 45,001. Okay, the companies have 3 years to transition to the new standard after its publication, published in March. Maksudnya sebelum ni dia pakai yang OHSAS tu,
dia kena ada dia beri masa 3 tahun je untuk transition kepada 45,001. Maksudnya 8, 9, 10, 11. Maksudnya dalam 2021 tu dia dah kena pakai lah. Tahun ni lah maksudnya. Tahun ni dia kena pakai lah 45,001 tu. Dia tak boleh dalam pakai OHSAS 18,001 sebab dia bagi masa daripada 2018 lepas 3 tahun tu kan. Maksudnya dalam masa 3 tahun tu paling lambat you pakai tahun ni 2021. Kan? Dia kata sini 3 years to transition. Dalam masa 3 tahun. Lagi cepat lagi bagus lah sebenarnya. Sebenarnya nak transition tu dia susah. Dia melibatkan cost, dia melibatkan operation. Kadang-kadang kilang ni dia tak nak buat benda. Tapi kalau untuk kilang-kilang yang menjaga kualiti, untuk dapat dia punya customer punya kepercayaan, so dia akan buat benda ni. Maksudnya to gain customer punya kepercayaan lah. Kan? Tadi saya terang kenapa kita nak pakai OSH, benefit dia lah management system ni. And then ILO OSH 2001 management system standard. This standard was published in 2001. This is a guidance standard presented to the government of the world for adoption. And the evolution of OSHMS, yang ni dia punya evolusi ya. Mula-mula ni di UK 1996, the British Standard BSI announced BS 8,800, which later became the basis of OHSAS 18,001 kat UK. And then certifying organisation dalam April 1999 lah, the major European certifying organisation led by BSI played the central role in the formulation of OHSAS 18,001. Lepas tu ada ISO integration of OSHMS into ISO management system standard were twice considered but voted down. Last kali ILO announced its OSHMS guideline in December 2001. Okay, in Malaysia apa yang kita buat dekat Malaysia ni, kita adopt ILO OSHMS guideline and it is known as MS. Yang ni kalau ada MS depan ni adalah daripada Malaysia sendiri ya. Kalau ISO depan tu dia worldwide. Okay, yang ni ada Malaysia yang pakai 1722 Part 2 2003 and then they convert to MS 1722 Part 1 2005 and then 4Q 2011 Standard Malaysia and replace MS Part 1. Yang ni dia replace tu maksudnya dia update yang baru requirement with MS 1722 2011 requirement. And last kali subsequently Standard Malaysia cancel and replace with MS 1722 Part 2 2003 guideline with guideline on occupational safety and health management system issued by DOSH. DOSH ni dia akan tengok apa standard yang buat, dia akan verified DOSH NJKKP. And last kali ISO in March 2018. ISO ni dia buat keluar satu standard yang kita pakai 45,001 was published to increase global consistency and make workplace safer and healthier for all. OHSAS 18,001 will be withdrawn. So dia kena buang yang ni. And with the publication of ISO 14,001 2018, ini established on 2018 and there will be a 3-year migration period from the date of publication. Maksudnya dia publish 2018, dia bagi masa 3 tahun je untuk migrate daripada OHSAS 18,001 tu kepada 45,001. Mesti 3 tahun. 3 tahun paling maksimum. Lagi cepat lagi bagus lah kan. And then this is the standard dia. Kalau international dari segi global, satu dunia, pakai yang ni. 45,001 2018. Yang ni national ni Malaysia lah pakai 1722 2011. Sebelum ni pakai 18,001 2007. Okay. OHSAS 18,000 series, the international recognized assessment specification for occupational safety and health management system, first published in 1999 and revised in
2007. The main driving force behind OHSAS 18001 was British Standard BSI. It has been designed to be compatible with ISO 9001, 2008 and ISO 14001, 2004. And OHSAS 18001 is not an ISO management system, neither was ISO involved in its development. The OHSAS standard is intended to address occupational safety and health and is not intended to address other health and safety areas such as employees' well-being, wellness program, product safety, property damage and environmental impact. Okey, yang ni yang kita pakai dekat Malaysia, yang standard sekarang tadi MS17. Kalau MS ni yang pakai dekat Malaysia 17/22/2011. Yang ni dia provide requirement of occupational safety and health management system and a basis for the development of a sustainable safety and health culture in the organisation. And the MS 1722/2011 is the first revision of MS 1722 Part 1 2005. And after that, yang ni, dia intended to address occupational safety and health rather than product and service safety. So, dia upgrade lah. And then ISO 14000, ISO 45001, 45001, and this is the world's first occupational health and safety, OHS, international standard. Yang ni dia standard international lah. And then this document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts beyond the risk they provide to workers and other relevant interested parties. Dia punya aim ataupun objektif dia adalah untuk menolong organisation minimize the risk to those working on their behalf, including mental and physical health, to provide a platform for continually improving safety and health performance, to integrate safety and health within the management system and processes of any business. Benefit dia apa dia sebenarnya? Benefit dia adalah untuk prevent work-related injuries, illness and death. Motivate and engage staff to promote health, safety and competency across organisation. Provide safe and healthy workplace. Improve occupational health and safety performance and effectiveness. Last sekali, demonstrate corporate responsibility, including compliance with applicable legal and regulatory requirements. International standard bodies who created OHSAS. Yang ni international standard body yang create OHSAS ni apa dia? Semua ni lah. National Standard Authority of Ireland, Standard Australia, South Africa. Ni sini boleh baca sendiri ya. Yang ni berkaitan dengan Malaysia. Standard and Industrial Research Institute of Malaysia. Okay, Malaysia's legislative framework on OSHMS. Okay, under OSHA Act 1994, Part 4, Section 15, Bracket 2, duty and responsibility of every employer and self-employed person to ensure so far as practicable the safety, health and welfare at work of all employees. Okey, yang ni adalah tanggungjawab dan tugas setiap majikan and self-employed person. Tanggungjawab dia, apa dia? Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua pekerja di tempat kerja. Okay, untuk maintain the plan and system of work that are so far as practicable, safe and without risk to health. Memastikan plan ataupun sistem atau tempat kerja tu adalah digunakan secara baik, praktis secara baik dan dipraktiskan secara selamat dan tiada risiko kepada kesihatan. And then so far as practicable to ensure safety and absence of risk to health, operation and handling. So untuk memastikan keselamatan dan tiada risiko kepada kesihatan ketika mengendalikan mesin ataupun kita buat operasi lah
belikan mesin ataupun barang-barang, sampel semua tu lah. And then so far as practicable, the provisions such as information, training and supervision to ensure so far as practicable safety and health. Maksudnya dia kat sini peranan majikan tu dia mesti memberi informasi, dia mesti memberi training ataupun latihan, dia mesti supervise setiap kerja dia tu untuk memastikan kerja yang dilakukan tu ataupun berkaitan kerja atau dilakukan tu adalah selamat pada kesihatan dia dan apa-apa yang berkaitan dengan safety issue tu dipraktikkan. So untuk tanggungjawab majikan juga untuk memastikan persekitaran pekerjaan tu selamat. And then last kali, so far as practicable as regard any place of work should be safe and without risk to health. Untuk memastikan tempat bekerja tu mesti selamat dan tiada risiko kepada kesihatan. Okey, setakat ni untuk explanation tak banyak. Ni pun saya rasa dah banyak. Nanti saya akan explain untuk part B pula ya. Untuk hari ni kita sampai sini saja.